المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli tankuasa surau, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung pelajaran Tauhid kita pada malam ini, muka surat 17. Para yang kedua tu, pada perkataan musannif. Baik dalam syair, bait syair pertama, kedua, belum selesai lagi kita hurai. Ini dia panjang, 5-6 kali baca tak habis tu. Baru 2 bait syair aja. Baik, dalam perkataan musannif, pengarang kitab yang bersyair tu, dia ada sebut ja'a bit tauhid. Nabi itu datang membawa tauhid, membawa mengesahkan Allah SWT, membawa risalah untuk mengesahkan Allah SWT. Jadi dia nak ulas ja'a bit tauhid tu apa. Jadi ja'a bit tauhid tu dikata terdapat di situ namanya bara'atul istihlal. Tu dalam balaghah. Apa makna bara'atul istihlal? Satu uslub, satu penyampaian yang mengandung nilai balaghah. Itu ada makna balaghah, ya. Ilmu balaghah, kalau dalam bahasa Arab tu dia ada balaghah, ya. Apa dia yang nak sampaikan itu dalam kitab kita ni, dia sebut ja'a bit tauhid. Maksudnya bahawa mutakallim yang membuat syair tu mendatangkan pada permulaan kalamnya, mendatangkan pada percakapannya pada kitab ni dengan apa-apa yang dapat memberitahukan kepada maksudnya, yang dalam hal ini adalah ilmu tauhid. Maksudnya bila sebut ja'a bit tauhid, dia menunjukkan di situ ada bara'atul istihlal, ya. Dia menunjukkan nak dibincang seterusnya tu, itu ialah bab tauhid. Itu disebut ja'a bit tauhid. Contohlah kalau macam penceramah kata nak bincang tauhid ni, dia kata alhamdulillahil wahidis samad al-ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita sudah tahu penceramah tu dia nak menguraikan bab akidah, bab tauhid. Bukan dia nak menguraikan sejarah, sirah, tarikh, bukan. Sebab dia mula alhamdulillahil wahidis samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baru di wassalatu wassalam. Jadi yang sebut itu namanya bara'atul istihlal. Dia membayangkan yang nak diceramahkan tu, itulah dia. Jadi kitab ni pun begitu juga. Dia sebut ja'a bit tauhid, dia membayangkan perbincangan kita dalam kitab kita ni, itu ialah bab tauhid. Itu dalam balaghah bahasa Arab namanya bara'atul istihlal. Aduh, dibawanya ke situ kita. Tak apalah. Kalau ada syekh tadi dia balik, syekh tadi dia faham. Itu dia buat PhD dalam bidang yang daripada Sudan kita. Jadi itu namanya bara'atul istihlal. Maksudnya bahawa, ya, pengarang kitab kita mendatangkan permulaan cakapnya tu menunjukkan itulah yang nak dibahas di hujung kitab ini. Itu ja'a bit tauhid tu. Kalau diterjemahkan Nabi datang membawa ilmu tauhid. Baik, kalau begitu dia nak terangkan tauhid tu apa pula? Di kitab kita ni dihurai. Yang menghurai ni tahu Ibrahim Bajuri. Yang syair tu Ibrahim Laqani. Ibrahim Laqani dibuat ringkas-ringkas. Nak faham tak faham sudah dia kata. Itu belajarlah kamu. Tapi Ibrahim Bajuri dia tolong uraikan apa maksud yang di ilmu tauhid tu.
Ni kalau di sekolah dulu 2-3 kali ustaz sebut ni, keluar soalan tu, jaga-jaga tanda tu. Ni keluar soalan ni. Kita cium bau dah ni ustaz ni asyik sebut tu aja. Ta'rif ilmu tauhid, ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Itu ta'rif ilmu tauhid. Satu ilmu yang dengannya, dengan ilmu itu seseorang itu kalau dia belajar dapat menetapkan akidah-akidah agama, keyakinan-keyakinan dalam agama, mana pegangan etikad kita tu yang diperoleh daripada dalil-dalil yang meyakinkan. Sebab dia ambil pada dalil-dalil yaqiniyah atau ta'rif ilmu tauhid. Jadi kalau kita belajar tauhid, mudah-mudahan pegangan kita dalam hidup ni ada pegangan. Kita ada Allah, kita ada Tuhan, kita ada malaikat, kita ada nabi, kita ada rasul, kita ada kitab, kita ada hari kiamat, kita ada ketentuan qada dan qadar atau rukun iman. Itulah namanya tauhid tu. Jadi bila kita belajar tauhid, kita pegang dengan itu tu kuat. Baik, ta'rif ini adalah salah satu daripada mabadil asyarah pula. Tauhid, ilmu tauhid ni sebenarnya ada dalam mabadil asyarah. Mabadil asyarah ni apa dia? Iaitu ialah prinsip 10 dasar yang telah dinazamkan oleh sebagian ulama. Biasanya kalau kita nak belajar ilmu tu, kita kena belajar dia punya prinsipal kata orang sekarang ni. Kena tahu dia punya prinsipal ilmu tu. Waduh, tu macam di Universiti Harvard je prinsipal. Jadi setiap ilmu tu ada dia punya 10 prinsip dia. Jadi takrif tauhid ni sebenarnya ada dalam prinsip yang 10 tu. Maka diterangkan pula di sini apa dia prinsip ilmu tauhid yang 10 tu. Salah satunya takrif ilmu tauhid. Maka prinsip ilmu tauhid ni, mabadil asyarah ni, prinsip ilmu tauhid yang 10 ni ya, dinazamkan oleh ulama. Ulama dulu dibuat pantun saja. Macam kita lah juga lah, pulau pandan jauh ke tengah gunung daib bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik kau kenang juga. Macam itulah, jadi ada makna pantun dia tu. Jadi dibuatlah pantun syair. Ini nak bunyi pantunnya. Inna mabadi kulli pannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa padluhu wa nisbatun wal wadi'. Wadi' tu ada alif tu, dia tertinggal ya. Kalau dia tak nak letak alif, baris waw tu tegakkan. Wadi' panjang. Wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafah. Dia buat syair macam tu. Prinsip yang 10 tu disebut dengan syair macam tu saja. Dia katanya sesungguhnya dasar-dasar setiap bidang ilmu ataupun prinsipal tiap-tiap ilmu itu adalah 10. Satu, bila kita belajar ilmu, kena tahu ilmu apa takrifnya. Tauhid, apa takrif tauhid? Ada dibaca tadi. Kalau fikah, apa takrif fikah? Kalau hadis, apa takrif hadis? Kalau tafsir, apa takrif tafsir? Jadi ada 10. Pertama takrifnya. Jadi prinsipal ilmu tauhid ni ada 10. Pertama takrif tauhid, sudah kita baca tadi. Yang kedua maudhu', mana objek pembahasan dia. Dia maudhu', tajuk yang dibahas dalam tauhid apa dia. Yang ketiga buahnya. Buahnya maksud faedahnya. Kalau tanam pokok tu bukan nak daunnya, nak buahnya. Jadi disebut ya samaratuhu, ya samaratu, buahnya, faedahnya. Yang keempat keutamaannya, kedudukan ilmu tauhid dengan ilmu lain tu di mana? Nombor 2 ke nombor 1 ke? Atau bawah sekali ke? Dia keutamaan dengan ilmu lain. Yang kelima hubungannya dengan ilmu-ilmu lain macam mana? Kalau bahasanya tak ada tauhid, habis amalan-amalan kita, hancai semua. Sebab tauhid tu dia punya asas tapak. Tak ada tapak, bangunan habis tumbang semua. Macam itulah. Dia tu hubungan dengan ilmu lain. Yang keenam, orang pertama yang menghimpun ilmu tauhid. Siapa yang mengasaskan ilmu tauhid yang macam ni, yang macam sistem yang kita baca ni, yang dikenal dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ada orang-orang itu, nanti akan disebut ya. Yang ketujuh namanya
Nama ilmu tauhid daripada ilmu tauhid mungkin ada nama-nama yang lain. Ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu macam-macam. Yang ke-8, dasar pengambilannya. Di mana diambil ilmu tauhid? Sumber ambilannya di mana? Tentulah Quran dan hadis. Yang ke-9, hukum syaraknya. Hukum syarak mempelajari ilmu tauhid, apa hukum? Akan diterangkan, itu namanya prinsip tauhid ni. Yang ke-10, masalah-masalahnya. Yang nak dibincangkan masalah apa? Aduh. Jadi masalahnya tuan-tuan nanti tak banyak, 3 je. Uluhiyah, nubuwah, sam'iyat. Kemudian adalah cerita tentang alam al-mukawanat ni sebagai bukti dan dalil saja. Dan sebahagian ulama, ini 10 prinsip ilmu tauhid, dan sebahagian ulama menganggap cukup dengan yang sebahagian saja. Kata ulama, kalau tak dapat 10, 2, 3 pun bolehlah. Tapi asal tahu apa takrif ilmu tauhid, di mana ambilannya, siapa yang mempelopori ilmu tauhid ni, yang menyusun atur begitu, kena tahu ya. Daripada zaman bila? Zaman Rasulullah tak ada ilmu tauhid macam ni. Zaman sahabat pun tak ada. Nanti kita tahulah itu, nanti kita baca diurai pula tu nanti yang 10 ni. Jadi kata setengah ulama, kalau tak dapat semua, dapat sebahagian pun cukuplah. Dari dasar-dasar ini, daripada prinsip-prinsip ini, dan barang siapa yang mengetahui semuanya, tapi dia kata kalau tahu semua maka ya berhaklah ia menghimpun keutamaan. Kalau dia dapat semua itu lebih baik. Ulama ni lembut. Tak dapat semua pun tak apa, tapi asal ada sajalah dalam prinsip ni, 5 ke 4 ke 6 ke. Tapi kalau dapat semua lagi bagus. Keterangan baru diterangkan yang 10 tu ya. Yang pertama, ta'rif ilmu tauhid. Sudah terdahulu kita sebut, yang kita baca tadi, ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah, atau ta'rifnya. Yang kedua, maudhu' ataupun objek pembahasannya. Ya, apa yang dibahaskan dalam tauhidnya ni ada 4. Yang pertama, zat Allah. Kita bahas tentang zat Allah SWT dari segi apa-apa yang wajib bagi Allah, apa dia sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah SWT, dan apa yang mustahil, apa sifat yang mustahil bagi zat Allah SWT, serta apa-apa yang harus, yang jaiz, atau perbincangan tentang uluhiyah, ketuhanan. Itu saja tajuk dalam tauhid yang dibincang. Yang kedua, zat para rasul, diri para rasul, juga daripada segi apa-apa yang wajib bagi mereka, apa yang mustahil bagi mereka, dan apa yang harus bagi mereka. Apa sifat wajib bagi mereka, apa sifat mustahil, apa sifat harus pada para rasul, sama dengan pada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin, yakni makhluk baru ini yang berubah-ubah dari segi dapatnya menyampaikan kepada wujud pencipta. Kita bincang juga tentang alam ini sampai kepada meyakinkan kita ada penciptanya. Itu yang ketiga. Ini berhubung dengan mungkinat makhluk alam ini, ya, bumi, langit, siang, malam, manusia dan sebagainya yang berubah-ubah ini adalah tanda dia baharu. Bila baharu, tentu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Mestilah yang membaharukan bukan baharu. Tentulah dia qadim. Takkan baharu boleh buat yang baharu. Itu nanti. Yang keempat, dia nak bincang dalam tauhid ni perkara-perkara yang bersifat sam'i, perkara-perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis, tak pernah jumpa. Ini yang kena imani dalam tauhid. Surga siapa pernah jumpa? Neraka tak pernah jumpa. Pahala tak nampak, dosa tak nampak, tapi itu kita sam'iyat, namanya ilmu tauhid yang kita dengar daripada Quran dan hadis. Itu nak dibincang tu. Siratal mustaqim, padang mahsyar, mizan, catatan amal, macam-macam nanti dibincang. Itu namanya sam'iyat. Dalam tauhid itu nak dibincang. Dari segi mengiktikadkannya, jadi perkara-perkara yang kita dengar tu dari segi mengiktikadkannya, kita yakini, bukan kita jumpa, bukan kita cari. Mana kita nampak? Tak ada. Ini benda gaib. Tapi Quran dah kata begitu, kita kena iktikadkan, kena yakin. Jadi tauhid tadi meyakinkan benda-benda itulah dengan dalil-dalil yang yakiniyah, dengan dalil-dalil yang kuat.
dalil-dalil yang yakin daripada Quran dan hadis. Subhanallah. Itu dia tuan-tuan. Jadi tauhid ni dia i'tiqadi, keyakinan, bukan perbuatan. Amalan, perbuatan itu pekah. Tauhid dia keyakinan. Jadi keyakinan ni bukan mesti kita nampak, kita lihat. Bila kita dengar daripada Quran ni, kita kena yakin. Itu yang kedua, itu tajuk-tajuk yang dia dibincang. Yang ketiga, buahnya, faedahnya. Kalau kita belajar tauhid, dapat mengetahui Allah dengan dalil-dalil yang qat'i, dengan dalil-dalil yang kuat, serta beroleh keberuntungan dengan kebahagiaan abadi. Jadi kalau kita ada tauhid, faedahnya kita kenal Allah, ma'rifatullah, ada dalil-dalilnya, dan juga kita akan beroleh keberuntungan dan kebahagiaan yang abadi di hari akhirat. Kalau tak bertauhid, maksudnya rugilah kita. Di akhirat nanti tak dapatlah yang beruntung. Beruntung kerana syurga lah. Orang ada tauhid, surga jawapannya. Walaupun kalau ada salah, neraka dulu. Tapi harap jangan neraka dulu. Taubatlah. Salah memang bersalah, taubat, jangan ada dosa, biar terus surga yang abadi. Orang yang bertauhid, tak bertauhid, tak rasa surga ni, neraka. Orang kafir macam tu. Itu faedah ilmu tauhid ni. Yang keempat, keutamaannya. Ilmu tauhid ni kedudukan, keutamaannya di mana? Bahawa ilmu ini adalah semulia-mulia ilmu. Apa sebab? Kerana keadaannya yang berhubungan dengan zat Allah dan zat para rasul. Sebab membincangkan yang maha mulia. Yang mulia Allah, maha mulia, dan yang mulia para rasul dan nabi-nabi, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, serta apa-apa yang mengikutinya, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, perkara yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Perbincangan itu tajuk mulia, maka ilmu ni adalah ilmu yang paling mulia. Dan sesuatu yang menghubungi dapat menjadi mulia dengan sebab kemuliaan yang dihubung pula. Kenapa dia jadi mulia? Sebab kita berkait dengan mulia. Yang mulia itu mulia bila kita berkait dengan dia, maka kita juga mulia. Jadi ilmu tauhid itu berkait dengan ketuhanan. Tuhan itu maha mulia, maka tauhid itu juga mulia. Yang belajar juga mulia, yang berilmu juga mulia. Mudah-mudahan. Itu yang dia kata. Dan sesuatu yang menghubungi dapat menjadi mulia. Yang menghubungi itu dapat jadi mulia dengan sebab kemuliaan yang dihubungi. Sebab yang dihubungi itu mulia, yang menghubungi itu mulia juga. Ini bahasa, bukan bahasa Melayu Malaysia ni tuan-tuan. Saya cakap ni, ini bahasa Melayu Lombok. Sebab yang berterjemah ni ustaz Lombok, di pesantren di pinggiran Mataram tu. Ini muda ustaz ni, baru 50-an je. Umar baru 50-an, 50 lebih lah. Dia lahir tahun 69, 31 campur sini 2020, 52, 53 gitulah umurnya. Ustaz muda. Ini bahasa Lombok, Melayu Lombok. Bukan juga bahasa Indonesia Jakarta tu, bukan. Itu bahasa Indonesia sana lain. Dia ada lagi satu kitab tauhid yang dikarang oleh ulama Sembawa pula, namanya Sirajul Huda, pelita pertunjuk, atau orang Sembawa yang menulis ikut bahasa Sembawa lah pula. Dia kan pulau Lombok, ada pulau Sembawa. Ini pulau Bali, Lombok, sebab dia ada 3 pulau. Atau kalau sejarah dulu tuan-tuan, itu yang Mataram dulu, Islam dulu singgah situ dulu mula-mula di Indonesia tu. Jadi ini bahasa dia lah. Dan sesuatu yang menghubungi dapat menjadi mulia dengan sebab kemuliaan yang dihubung. Dalam bahasa Arab, al-muta'alliqu yashrufu bi syarafil muta'alliq. Itu terjemahannya tu. Al-muta'alliqu, sesuatu yang menghubungi, yashrufu, jadi mulia ia, bi syarafil muta'alliq, dengan mulia yang dihubungnya tu. Itu kedudukan ilmu tauhid. Jadi kalau diletak dengan ilmu itu, ilmu asas, namanya pun usuluddin, asal kita beragama itu daripada tauhid. Barulah sembahyang dan sebagainya itu fikah. Usuluddin ni tauhid, asal agama.
baik hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, bahawa ilmu ini adalah pokok pangkal segala ilmu agama. Ilmu tauhid ni pokok pangkal segala ilmu agama, dan apa yang selainnya lain pada tauhid dalam agama adalah sebagai cabang. Oleh situ fiqh tu sebagai furu', ini sebagai asal. Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Oleh situ saya ambil inisiatif. Sebenarnya kita sempatlah bercakap-cakap secara anak beranak dengan Allahyarham Datuk Ishak Bahru. Penekanan akhir zaman ni kita kena tekankan tauhid. Kita jangan leka, jangan lupa pasal itu i'tiqadi. Kalau amal-amal di luar ni kita boleh nampak, kita baiki senang. Yang ni yang tak nampak dalam. Jadi itulah antaranya barangkali saya dengan Allahyarham Datuk Ishak Bahru, dan juga dengan Allahyarham Datuk Mukhtar Saleh yang pernah jadi pengarah JAIS, yang orang agama jadi pengarah satu-satunya pernah tu kan, Tuan Guru jadi pengarah JAIS tauhid. Oleh situ saya lihat banyak surau, banyak masjid pengajian banyak, tapi tauhid ni terlalu kurang. Jadi tak apalah, saya semampu yang boleh saya masuk dalam ilmu tauhid ni tuan-tuan. Ilmu yang susah pasal dia main akal, dan dia bukan ilmu yang nak seronok-seronok, bukan. Ni mengasuh jiwa tu. Tu jadi kadang-kadang kurang sambutan. Jadi biarlah saya cari yang kurang sambutan tu. Memang tuan-tuan, saya di mana-mana pun, yang lain tu ada juga saya mengajar, tapi kebanyakannya tauhid lah. Sebab nak mengajak masyarakat dalam i'tikad ni. Mudah-mudahan ilmu lain pada tauhid itu cabang aja. Ini pokoknya, asalnya, usuluddin. Alangkah bagusnya perkataan sebahagian ulama. Kata ulama mengenai tauhid, ayyuhal mubtadi, ya, litatlub ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalam, tatlubul fiqha kay tusahhiha hukman, summa aghfalta manjilal ahkam. Itu syair ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia macam kita jugalah, Pulau Pandan jauh ke tengah je semua. Semua pantun. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Jadi dia berpantun, ayyuhal mubtadi litatlub ilman, kullu ilmin abdun li ilmil kalam, tatlubul fiqha kay tusahiha hukma, summa aghfalta manjilal ahkam. Wahai engkau para pemula, yang orang yang mubtadi ni, orang yang nak bermula, hendaklah segera menuntut ilmu. Cari ilmu kalau kita mubtadi baru mula. Dan ketahuilah bahawa setiap ilmu adalah hamba bagi ilmu kalam. Ilmu-ilmu yang lain tu hamba kepada ilmu tauhid ni. Itu dia kata, kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Tiap-tiap ilmu yang lain tu hamba kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni dia punya tuan. Tuan. Yang lain tu hamba je, menyempurnakan ni. Maksudnya yang lain-lain tu kalau tak ada tauhid tak jadi dia. Tauhid ni tu dia punya pokoknya tu. Jadi ilmu lain tu hamba kepada ilmu tauhid ni. Engkau menuntut ilmu fiqh. Memang kita suruh belajar fiqh agar dapat mensahihkan sesuatu hukum. Belajar fiqh nak mengesahkan je hukum tu betul ke tak betul. Kemudian engkau lalaikan hukum-hukum itu. Hukum biasanya lepas kita tahu kadang lalai, kita tahu lalai. Tauhid tidak, dia melekat dalam hati. Itu yang dinamakan i'tiqadi. Fiqh tu ijtihadi. Fiqh tu ilmu ijtihad. Kita nak tahu hukum, lepas tu kadang-kadang kita lalai hukum tu, lupa. I'tiqad tak boleh lalai, tak boleh lupa. Lupa habislah kita. Itu nanti kita bincang tu tauhid. Itu yang saya kata, ilmu ni bukan ilmu yang seronok macam cerita sejarah, cerita perang, cerita tafsir apa semua tu, bukan. Nak membetulkan etikad, sedangkan etikad tu kita tak nampak. Masing-masing terasa macam tu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nanti kita bila belajar tauhid, kita berilmu tauhid.
Berilmu tauhid pun belum lagi, kita kena berjiwa tauhid. Nak berjiwa tauhid kena berilmu tauhid. Nak berilmu tauhid kena belajar tauhid. Nak belajar tauhid kena buka kelas tauhid. Ini yang sesi 8 buka kelas tauhid. Walaupun susah, pening, buka juga. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau kita di sekolah Arab dulu, tauhid ni belajar pagi-pagi yang pertama tu tauhid. Sebab kita masih bersih lagi. Jangan ada macam-macam. Sebab ini i'tiqadi. Mula-mula je pagi itu bismillahirrahmanirrahim. Tauhid. Nak belajar yang lain-lain tu nanti kemudian lepas rehat, lepas makan tu tak apalah. Tauhid kalau lepas makan habislah. Ni tak apalah, kita malam-malam lah. Yang keenam, tu orang pertama yang menyusun ilmu tauhid ni siapa? Pelupurnya, iaitu Abu Hasan Asy'ari serta para pengikutnya. Ini ulama tauhid ialah Abu Hasan Asy'ari. Ini tuan-tuan, sebenarnya dalam sejarah tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah ni, yang mula mempelupuri ialah Imam Hasan Basri. Lepas 90 tahun lepas dia tu baru lahir Abu Hasan Asy'ari ni. Tapi sarjana-sarjana Islam nak meletakkan siapa pelupur tauhid, kalau tak ada fakta, tak ada data, nanti dunia tak percaya. Jadi Abu Hasan Asy'ari yang ada fakta, ada data, ada nota. Sebenarnya 90 tahun sebelum tu sudah dipelupuri oleh Imam Hasan Basri. Tapi dia dulu pakai hafal aja. Mana ada catit-catit, dengar aja apa semua, hafal semua. 90 tahun kemudian barulah Abu Hasan Asy'ari. Itu dia punya sejarah. Jadi nanti mungkin kita diberitahu juga sedikit sebanyak, ya. Imam Abu Hasan Asy'ari ini 90 tahun sesudah Imam Hasan Basri. Tapi dicatit dialah pelupur sebab dia ada nota. Yang dulu mana ada nota, pakai hafal je. Zaman tabi'in, Hasan Basri itu, ya, Imam Hasan Basri itu tabi'in ulung. Dia bukan sahabat, tabi'in yang atas sekali. Dia jumpa sahabat saja, tak sempat jumpa Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat semua dijumpa. Ini Abu Bakar sempat jumpa sebab Rasulullah dah wafat dah. Dia sempat jumpa. Dia Rasulullah tak sempat jumpa. Itu Hasan Basri. Ya. Yang ini Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari itu Hasan Basri. Dia ulama besar, dia wali. Wali itu yang kewalian dia. Dia kepala orang bertauhid, dia tahu. Kepala orang tak bertauhid pun dia tahu. Bukan masa orang hidup, orang dah mati pun dia tahu tengkorak tu. Tengkorak tauhid ke tengkorak tak tauhid ke. Itu dia berjalan masa lepas perang di Basrah. Ini Ustaz cerita ke situ pula, raya-raya pula. Berjalan lepas perang di Basrah di Iraq tu, ya, bertahun-tahun. Jadi yang mati bergelimpangan tu tinggal tengkorak, tinggal tulang je lah. Dia berjalan dengan tungkat dia. Dia orang tua, jumpa satu tengkorak, dirodoknya telinga kanan ni, tak tembus. Macam mana ni tak tembus ni? Dibalik dia telinga kiri, rodok tak tembus juga. Dia ambil kepala, dicampak, tak guna punya kepala, langsung tak mau dengar. Dia tahu telinga tak digunakan untuk mendengar. Dalam Quran orang, uzunun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mau dengar. Tu para wali rodok tu dia tahu. Dia campak, dia tak guna punya telinga. Berjalan lagi jumpa tengkorak yang kedua, cari telinga kanan, dia rodok tembus ke kiri pula. Astagfirullahaladzim. Diambil, dia dicampak, tak guna punya telinga. Mau dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, tak masuk, tak jadi i'tikad. Sebab tauhid jadi i'tikad, keyakinan. Imam Hasan Basri campak. Yang ketiga, jumpa tengkorak, dia rodok dia kanan, tak tembus, terhenti tengah-tengah ni. Itu yang dicium dia. Kepala ni kepala baik, dikorekkannya pasir ditanam. Inilah kepala yang mau dengar, tapi dia masuk ke dalam, mana jadi i'tikad dia. Subhanallah. Hasan Basri, tabi'in ulung dia. Baik. Yang kedua, pembantu Abu Hasan Asy'ari ni Abu Mansur Maturidi serta pengikutnya. Jadi dalam tauhid ni dua pelupur. Oleh itu nanti kita dalam tauhid ni ada dua mazhab, mazhab Asy'ariyah dan mazhab
Al-Maturidiyah. Ada dua. Dengan maksud bahawa mereka lah yang membukukan. Jadi bukan dia yang asal yang membukukan, ada buku yang membukukan kitab-kitab tentang ilmu ini, serta menolak kesamaran-kesamaran yang dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah. Dia inilah yang membaiki pahaman-pahaman orang-orang Mu'tazilah dalam buku dia. Ada dua orang. Kalau saya nak ceritakan pula dia punya urutan ya. Mula-mula Imam Hasan Basri, pelopor ilmu tauhid, tapi cara menghafal dia tak ada tulisan. Dulu zaman dulu mana ada kan. Lepas tu, lepas Imam Hasan Basri, murid dia tu ada seorang namanya Wasil bin Atta. Murid Hasan Basri tu, yang guru yang dulu tu kan. Dia tu yang berbahas dengan guru, dia main akal je. Isunya yang dibincangkan tu ialah tentang dosa. Dosa, buat dosa. Tuan guru kata, orang yang beriman, orang yang bertauhid, buat dosa macam mana juga pun banyaknya, dosa besar ke dosa kecil, bertakdirlah dia mati berdosa. Bila disiksa di neraka, akhirnya dia masuk juga ke dalam surga sebab tauhid itu. Jadi Wasil bin Atta dia tak setuju cakap guru ni. Tuan guru, itu hukum lembut sangatlah. Bagi peluang orang buat dosa ada harapan masuk surga. Hukum je orang buat dosa je kekal dalam neraka. Waktu dia main akal, biar orang tak berani buat dosa. Kata tuan guru, jangan macam tu. Ni Quran, ni hadis buat macam tu. Kalau ada la ilaha illallah lagi, akhirnya masuk surga, walaupun dia masuk neraka dulu. Wasil bin Atta dia tak mau. Murid dia tu, murid bijak, murid pandai ni. Lepas tu dia tak nak ikut cakap tuan guru. Kata tuan guru, kalau kamu tak nak ikut cakap saya, jangan belajar dengan saya. Pergi sana. Pergi sana itulah nama bahasa Arab i'tizal, asingkan diri, jangan ikut kuliah saya ni. Itu yang dibuat kelas sendiri, itu namanya orang tu Mu'tazilah. Jadi Wasil bin Atta buat kelas sendiri, dibantu pula generasi bawahnya Umar bin Ubaid. Tadi Wasil bin Atta keluar daripada kelas tuan guru, dibuat kelas sendiri. Jadi dia punya senario nya tuan-tuan, tuan guru maklumlah orang tua lama-lama meninggal dunia. Jadi kelas dia lah pula maju. Zaman itu pemerintahan semuanya dikuasai oleh Mu'tazilah. Main akal saja. Akal kata baik, baik. Akal kata tak baik, tak baik. Jangan tanya Quran, jangan tanya hadis. Hukum semuanya akal. Jadi Wasil bin Atta disambung oleh Umar bin Ubaid, kemudian disambung lagi oleh Muhammad Ali Al-Jubai namanya. Generasi yang ketiga. Muhammad Ali Al-Jubai juga pelopor Mu'tazilah ni tadi. Dalam murid Muhammad Ali Al-Jubai itulah Imam Abu Hasan Asy'ari ni lahir. Dia macam asal balik lah. Tuan guru, jangan asyik akal aja. Quran nak letak di mana? Hadis nak letak di mana? Kata tuan guru Muhammad Ali Al-Jubai, kalau engkau tak nak belajar dengan aku, pergi keluar kamu. Dibuka kelas lah, kelas ahli sunnah wal jamaah tu tadi, yang macam asal balik tu. Itu yang jadi sampai sekarang, dibukukan, dicatat dan sebagainya. Kebetulan kalau dalam silsilahnya pula, Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah anak tiri kepada guru dia Muhammad Ali Al-Jubai. Sebab mak Abu Hasan Asy'ari berkahwin dengan ulama Mu'tazilah ni. Pula sampai ke situ dia punya sejarah. Itu jadi bercanggahlah pandangan. Jadi oleh sebab itu dia tulis pandangan-pandangan Mu'tazilah yang salah tu dibetulkan. Jadi dalam kitab kini sebenarnya adalah penapis, penyaring pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan lari mengikut Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya itu dalam kitab itu. Nanti satu-satu akan dibahas. Itu yang kadang-kadang kita ini macam tak seronok aja bahas ni. Membaiki ni, jangan salah. Kadang-kadang kita nanti, yalah, minta maaf lah, di luar tu okeylah fikahnya, akidah kalau tak betul, ini pokok, habis. Jadi dengan maksud bahawa mereka dua orang inilah yang membukukan kitab-kitab tentang ilmu tauhid ini, serta menolak kesamaran-kesamaran yang meragukan, ya, yang dilontarkan oleh kaum-kaum Mu'tazilah. Contohnya
Orang buat dosa saja tak ada harapan masuk surga. Tu tuan guru tanya, dia kafir ke? Tak kafir. Di mana tempatnya? Dia kata dia tidak kafir dan tidak pula nak dikatakan dia Islam. Dia dalam neraka, kekal macam orang kafir, tapi dia kata seksanya itu ringanlah sikit pada orang kafir tu pula. Di mana dia tahu macam tu, main akal aja lah. Tu tuan guru marah tu, Hasan Basri marah. Itu Wasil bin Atha. Baik, itu sedikitlah sentuhan cerita tu. Yang ketujuh, nama ilmu tauhid ni ilmu tauhid pun boleh, kerana perbahasan mengenai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi namakan ilmu tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Nama ilmu tauhid ni dinamakan di ilmu tauhid. Apa sebab? Kerana pembahasannya mengenai tentang keesaan Allah Ta'ala adalah perbahasannya yang paling masyhur. Inilah tentang mengesakan Allah SWT. Lepas tu perkara-perkara yang berkaitan dengannya lah. Ada juga dinamakan dia dengan ilmu kalam. Apa sebab ilmu kalam? Ilmu kalam ni ilmu percakapan. Kerana para ulama mutaqaddimin dulu, ulama-ulama dahulu, sahabat, ya tabi'in tu, ulama-ulama salaf dulu, sering dia menggunakan kalam, sering menggunakan perkataan, yakni permainan kata-kata di dalam perdebatan mereka. Permainan kata-kata ni tuan-tuan, bahasa mantik namanya. Contohnya misalnya nak tahu alam ini baru, kita tengok alam ni berubah-ubah, pagi, petang, tengah hari, siang, malam berubah. Tiap-tiap yang berubah, alam ni berubah, maka dia adalah baru. Jadi yang berubah tu baru, maka alam ni hukumnya baru. Itu dinamakan dia qadiyah sughra campur dengan qadiyah kubra. Jadi natijahnya alam ini baru daripada kita lihat berubah-ubah tu. Itu namanya permainan kata-kata ataupun bahasa mantiknya. Jadi dinamakan juga ilmu tauhid, ilmu kalam. Di dalam perdebatan mereka semua main mantik tu. Atau kerana banyaknya perselisihan, sebab mereka banyak berselisihan dalam masalah kalam, yakni tentang kalamullah,
Itu tentang firman Allah SWT. Pertama ayat-ayat mutasyabihat tu banyak dibincangkan. Jadi mereka bincang. Jadi dinamakan dia ilmu kalam. Dan juga dinamakan dia ilmu akidah, sebab dia membetulkan i'tikad. Dia dinamakan juga dia ilmu, ya, ilmu usuluddin, kerana dia asal agama. Jadi nama-nama tauhid ni banyaklah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu iman, sebab membincangkan tentang keimanan kita di hati itu yang tak nampak. Macam tu. Itu nama dia. Yang ke-8, dasar pengambilannya daripada mana? Daripada dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil akal. Kita tengok alam. Alam ni ada, penciptanya lagi ada. Sebab alam ni baharu. Bila baharu ada yang mencipta. Bila yang dicipta ada, yang mencipta lagi ada. Pula macam tu. Itu semuanya adalah akal, cara akli, ya, dalil-dalil akliyah. Dan juga dalil-dalil naqliyah, dalil Al-Quran dan hadis. Itu ambilan tauhid ni semua daripada situ. Yang ke-9, hukum syaraknya, hukum syarak mempelajarinya. Maka wajib aini, wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, baik lelaki dan perempuan, ya, supaya dituntut mempelajari ilmu tauhid ni. Bukannya sunat-sunat, bukannya galakkan, wajib mesti. Hukum syarak mempelajarinya, wajib aini, fardu ain. Yang ke-10, masalah-masalahnya apa yang nak dibincang? Segala perkara, ya, segala perkara yang membahaskan tentang yang wajib. Apa dia wajib di segi tauhid? Bukan wajib di segi agama, segi fikah, bukan. Wajib di segi fikah, kalau buat berpahala, tinggal berdosa. Wajib di segi tauhid, perkara yang tidak akan berlaku tiadanya, atau maknanya itu wajib. Yang mustahil dibincang juga dalam tauhid. Perkara yang mesti tidak ada, dia tak boleh ada, namanya mustahil. Kemudian kita bincang yang harus pula tu, ialah perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu akan dibincang tu ni, masalah-masalahnya, segala perkara yang membahas tentang yang wajib mengikut tauhid, perkara yang mesti ada, bincang yang harus, yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, silih berganti, ambil salah satu. Dan yang mustahil, yang perkara yang mesti tiada, akan dibincang. Contohnya syarikul bari misalnya, ada yang menyamai Allah SWT, itu mustahil, tak pernah ada. Jangan kita kan ada kan, itu mustahil. Nanti semua itu dibincang. Baik, 10 dasar ini atau prinsip ini, dasar-dasar yang 10 ini dinamakan dia dengan muqaddimatul ilmi. Ini namanya pendahuluan ilmu. Kalau tauhid, pendahuluan ilmu tauhid lah. Kalau fiqh, pendahuluan ilmu fiqh. Kalau tafsir, pendahuluan ilmu tafsir. Kalau hadis, pendahuluan ilmu hadis. Kalau tarikh, pendahuluan ilmu tarikh. Itu dinamakan dia muqaddimah. Kalau tasawuf, pendahuluan ilmu tasawuf. Dia mesti ada semua tu, ada 10 prinsip ni. Itu dinamakan dia mabadiul asyarah, prinsip yang 10. Apa juga ilmu ada prinsip yang 10 ni. Baik, itu selesai dihurai mengenai tentang, ya, wajah abid tauhidi, ya, Nabi itu datang membawa tauhid. Jadi perkataan dia abid tauhid tu bara'atul istihlal, menunjukkan perbincangannya nanti di dalam tu yang banyak. Lepas tu diterangkan tentang tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Itu salah satu daripada ta'rif tauhid dan salah satu daripada prinsip yang 10. Nanti dalam syair tu ada disebut ad-dinu. Ada dalam syair tu satu perkataan lagi kita ambil, tak habis kita bincang malam ni. Alan nabi ja'a bit tauhid wa qad arad dinu. Disebut dalam syair, sesungguhnya telah arad dinu. Kalau arad tu maknanya tak ada pakaianlah agama itu, bogillah agama itu, anit tauhid. Belum Nabi menyampaikan tauhid, dulu kehidupan orang tu bogil dengan tauhid. Arad tu maknanya bogil, tak ada pakaian. Jadi nak bincang din tu apa dia? Jadi mengenai ad-din atau agama, ya, dalam Quran tuan-tuan saya semak, ad-din ada disebut 79 kali dalam Quran. Ad-din, innad dina indallahil Islam, wa may yabtigha ghairal Islam ghaira din, itu semua ada 99 kali dalam Quran. Jadi din itu artinya agama. Agama ni tuan-tuan bahasa Sanskrit, dua perkataan, a dengan gama. A tu maknanya tidak, gama pura-peranda. Jadi kalau ikut agama tidak pura-peranda.
bahasa Sanskrit, bukan bahasa Melayu. Bahasa zaman Hindu kuno dulu di Indonesia. Jadi ad-din itu dalam Al-Quran ada 79 kali disebut, diterjemahkan agama. Dulu kita sebut ugama, rupanya salah. Agama, dulu kan kita sekolah ugama katanya. Saya sempat sekolah ugama itu dulu. Tapi bila dah jadi guru agama, kita ubahlah agama, bukan ugama. Indonesia yang betul. Pasal bahasa itu bahasa Sanskrit Indonesia tu. Agama, bukan ugama. Dulu UGAMA, sebenarnya agama. Tidak pura-peranda. Jadi siapa ikut agama tidak pura-peranda. Cantik je, lurus saja, bagus saja, kemas saja. Tapi tak ikut agama, pura-peranda lah tu. Tu ad-din tu. Maka di antara maknanya menurut lughat, menurut bahasa adalah ketaatan. Din itu artinya taat. Din itu artinya ibadat. Din itu artinya pembalasan. Din itu artinya hisab. Boleh makna ad-din tu banyak. Jadi yang 79 dalam Al-Quran tu ikut ayat, struktur ayat, kadang-kadang maknanya jadi pembalasan hari kiamat. Malik yaumiddin dalam Fatihah. Tu maknanya tu ya, yang menguasai pada hari pembalasan nanti. Allah lah. Din itu bukan makna agama dekat situ. Kadang-kadang din maknanya ibadah, kadang-kadang din tu maknanya hisab. Ya, yaumiddin, pada hari hisab, masa dihisab amal tu nanti. Jadi itu pengertian din. Itu dihuraikan. Itu makna pada bahasa. Sedang makna menurut istilah ada dua takrif. Jadi malam ni jangan takrif dulu lah, nanti akan datang. Sebab dia terlalu ilmiah, terlalu akademik pelajaran ni. Jadi bertenanglah dulu. Malam ni jangan ditakrif dulu. Dia ada dua takrif pula. Jadi setakat itu dulu akan datang. Nanti baru kita sambung takrif ad-din tu apa dia. Baiklah, setakat itu ada apa-apa ke tuan-tuan? Boleh 4-5 minit boleh kita kalau ada soalan apa ke. Tak ada. Kalau tak ada, setakat itu dulu. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Kita tangguh dengan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.